الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Anda hormati pengurusi, seluruh jawatan kuasa, imam dan para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Malam ni kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita. Dan malam ni kita masih lagi menyambung kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dan kita berada di hadis yang terakhir, yaitu hadis ke-42. Hadis yang ke-42 yaitu golongan yang selamat. An Aufin bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtaraqatil yahudu ala 71 firqah fawahidatan fil jannah wa sab'una fin nar wa qataraqatin nasara ala 72 firqah fa ihda wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taqtariqanna ummati ala 73 firqah wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al-jamaah. Rawahu Ibnu Majah. Yang mana bermaksud daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. Dan yang 70 golongan lagi akan masuk neraka. Dan umat Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Maka 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja masuk syurga. Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga, dan 72 lagi akan masuk neraka. Sahabat bertanya, golongan mana yang selamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah al-jamaah, yaitu golongan ahlu sunnah wal jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Maka hadis ini memberikan gambaran kepada kita berkaitan dengan perpecahan. Kan. Nabi bagi tahu akhir zaman ni bukan Islam yang berpecah. Banyak ni. Yahudi, Nasrani, Islam, mereka ni pun ada puak-puak. Kalau Yahudi ni dia ada puak-puak dia. Disebut tadi ada berapa? Yahudi ini ada 71 golongan. Satu saja yang masuk syurga. 70 masuk neraka. Nasrani dia ada 72. Tadi Yahudi dia ada 71. Nasrani ni ada 72. 71 masuk neraka, 1 masuk syurga. Islam ada 73. 72. 73 kah? Iqtarabatil yahudu ala 71 firqah. Orang Yahudi ni 71. Tengok. Umat Yahudi telah berpecah belah 71 golongan. Betul. Yahudi 71. Nasara 72. Islam 73. Jadi Yahudi ni 71, 1 masuk syurga, 70 masuk neraka. Orang Nasara, kata orang Kristian ni lah, 72. 71 masuk neraka, 1 masuk syurga. Orang Islam 73, berpecah 73. 72 masuk neraka, 1 yang masuk syurga. Apa dia? Okey. Apa makna hadis ni? Pertama, realiti umat akhir zaman akan berpecah. Kita merujuk itu Yahudi, Nasara tu, okey, satu hal dah, akan berpecah. Orang Islam juga akan berpecah. Siapa 73 itu? Dan satu ni selamat, siapa dia? Inilah yang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, manhum. Siapa mereka ini? Al-Jamaah. Apa makna Al-Jamaah ni? Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa makna Ahlu Sunnah wal Jamaah? Sudah pasti Ahlu Sunnah wal Jamaah ini akan berpegang teguh secara jamaahnya. Mengambil Quran itu sebagai panduan, hadis itu sebagai panduan, ijma' ulama itu sebagai panduan, dan qiyas itu sebagai panduan. Dasarnya berpegang kepada 4 perkara ini. Kita kena faham. Kalau kita jumpa dia mengaku dia sebagai seorang Islam, tapi dalam masa yang sama dia tolak hadis. Pernah dengar anti hadis? Pernah dengar anti hadis? Tak mau terima hadis. Hujah dia apa dia? Nak pegang apa lagi hadis? Sedangkan Quran sudah sempurna. Ada. Pernah dengar kan? Tidak. Mereka ini bukan tergolong dalam golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, Ji. Ya. Maknanya dasarnya Ahlu Sunnah wal Jamaah ni apa dia? Quran, Sunnah tu hadis lah. Qiyas dan ijma' ulama. Begitu. Kalau kita sebut tadi, contoh, kalau dia menolak hadis, makna ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Syiah itu apa dia? Dia menolak sahabat. Bukan setakat menolak sahabat, mengkafirkan sahabat. Siapa dia sahabat?
Iaitu Khulafa Ar-Rasyidin. Kan? Siapa lagi? Kita tengok hari ni. Macam-macam lah tuan-tuan. Ada yang sebut apa lagi? Anti hadis. Menolak hadis. Golongan apa lagi? Liberal. Golongan yang menggunakan akal fikiran. Dia tidak melihat Quran itu di atas. Tapi dia meletakkan logik akal itu pada dia. Contohnya, saya bagi contoh. Mungkin contohnya agak sensitif sikit dah kan. Tapi kalau kita nak sebut barangkali kita dah tahu. Tapi kalau kita sebut barangkali baru kita nampak. Contohnya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalam undang-undang Islam, orang yang mencuri, lelaki dan perempuan, undang-undang Islam ni kena kerat tangan. Sabit kesalahan kena potong tangan. Okey? Sabit kesalahan kena potong tangan. Tuan-tuan rasa macam mana? Dan ini Quran sebut ni. Quran sebut. Tapi ada golongan, dia tak boleh menerima akal dia. Kenapa pula mau dipotong tangan, bah? Kalau dipotong tangan kan nanti tak boleh bakar rajak sekarang ni. Kenapa dipotong tangan kah? Kesian apa semua. Tengok. Dia meletakkan akal pada logik dia. Dia tidak meletakkan Quran itu kehendak Quran itu sepenuhnya. Ini bahaya. Golongan begini. Ya. Adik, saya tak berapa dengar lah. Saya tak berapa jelas dengar. Kalau mungkin boleh. Okey, minta maaf lagi. Itu teknikal. Itu teknikal. Saya kata tadi, Allah meletakkan hukuman begitu yang telah sabit kesalahan dia. Yang telah melalui pelbagai orang kata fasa-fasa yang dijatuhkan oleh hakim. Dia bukan terus pemencuri potong tangan. Tidak. Dia ada teknikal dia pensabitan itu. Kan? Walau kita dapat dia mencuri, bila di mahkamah, contohnya, ada benda yang meragukan, dia tidak jatuh pada hukum hudud, tapi dihukum ta'zir. Itu teknikal. Saya sebut tadi, qat'i. Undang-undang ni qat'i disabitkan kesalahan oleh mahkamah, oleh hakim, maka ketika itu menjalankan. Tapi tuan-tuan, ada golongan, dia guna logik akalnya. Ini undang-undang lama ni dia kata. Lapuk, minta maaf lah, na'udzubillah. Kita bukan. Tapi ada golongan yang mengambil kira kita berpegang hukum apa yang Allah telah sebutkan. Dia kata ni cerita lama ni. Undang-undang lapuk ni. Bahaya, bahaya. Inilah disebut sebagai orang-orang sekular yang menolak, memisahkan agama dengan kehidupan. Tuan-tuan, kita orang Islam ni, jangan pisahkan kehidupan kita dengan agama. Bila pisahkan hidup kita dengan agama, itu tiada jaminan daripada Nabi. Kita akan jadi rosak. Hari ini tuan-tuan, kalau kita kerja buat kita, saya penjawat awam, mungkin sini pun ramai yang pencen penjawat awam kan? Ataupun kerja sendiri ke macam mana? Tuan-tuan, kalau kerja kita pisahkan daripada agama, hari ini orang dah risau. Isu rasuah, dia tak nampak itu bahawasanya itu haram. Dia kata, itu saya punya kerja lain, saya punya ibadat lain, dia bilang. Ini bahaya. Begitu juga dalam perniagaan. Kalau dalam perniagaan, kita bisnes, kita tiada serap ataupun menjadi agama itu sebagai panduan kita, hari ini ramai orang menipu. Dia mau untung saja. Riba. Kalau bohong dalam perniagaan, dia nak ambil apa-apa sudah. Mana dia dah rasa apa? Ini bahaya. Jadi ni kan pemikiran sekular. Ni di antara juga perosak-perosak agama.
Dia nampak agama ni ketika mana bila? Kau datang ke masjid, baru kau nampak agama. Kan? Bila ada kematian, kenduri, kendara, baru dia kata nampak itu agama. Tapi bila kita bersukan, bila kita berbisnes, bila kita berada dalam satu organisasi, tak kira lah organisasimu di jabatan manakah, di satu organisasi swasta kah, kau seorang ahli politik kah, kau bukan ahli politik kah, kita tinggalkan agama, kita akan menjadi rosak. Dan inilah di antara punca kita boleh jauh daripada agama dan boleh merosakkan, memecah belahkan umat Islam. Itulah Allah Ta'ala sebut apa dia tuan-tuan? Nak satukan umat ni tuan-tuan, cara bagaimana? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kamu bersatu di atas tali Allah. Apa makna tali Allah? Agama Islam. Pegang agama Islam ni, kita dah sentuhkah sebelumnya? Ibarat akhir zaman, Nabi sebutkan, akhir zaman, ibarat kamu pegang agama Islam ni bagaikan bara api. Hanya orang yang tahan sahaja bersama dengan Islam ni, walau apapun dia datang, duga apa dia pegang dengan agama kita, dia akan selamat. Dan tidak akan berpecah daripada jalan yang sebenarnya. Itulah tuan-tuan, ini orang kena clear. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tergolongan golongan yang pecah. Ataupun golongan yang berlaku perpecahan, maka termasuk dalam golongan itu yang masuk dalam neraka wa na'udzubillah. Bolehkah minta masa sikit? Mungkin tak menyalahi SOP kan? Sikit pak. Sikit ha. Jadi itulah tuan-tuan kan. Ini sebenarnya hadis terakhir ini. Kita baca hadis terakhir ini kan. Nabi cerita siapa golongan yang selamat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang selamat. Walaupun kita rasa ni aku sudah Islam bah. Tapi Nabi sebut dalam Islam itu pun berlakunya firqah, berlakunya perpecahan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam ahlus sunnah wal jamaah. Hari ini tuan-tuan, kita menghadapi serangan berbentuk akidah. Baru-baru ini nasib sudah bertobat sudah kan yang mimpi terakhir itu apa? Mimpi yang PY apa tu kan? Yang masitah tu apa kan? Dia ada majlis istitabah, maknanya majlis bertaubat masa tu. Dia memang istiar memang apa-apa semua lah. Alhamdulillah lah. Mana boleh kembali ke pangkal jalan. Kan? Itulah tuan-tuan kita ni. Kita mau selamat macam mana? Agama ni jangan ikut pandai kita. Agama ni jangan ikut pandai kita. Tertibnya apa dia? Kita nak cari ilmu agama ni, dia ada tertib dia. Satu, kena cari guru. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, begini-begini. Dia peta berkata-kata. Tengok dia punya kata-kata tu pun ada selitan agama. Cuma, bila dia menerangkan Ustaz, dia kata, yang ku faham menurut pembacaanku, dia kata sekian. Yang ku faham menurut pembacaanku, sekian. Pemahaman dia tu tidak sampai maksud apa. Contohnya, kalau ayat Quran tu tak sampai maksud apa yang dia faham tersebut. Saya nasihatkan pada dia, jangan ikut menurutmu. Jangan ikut pemahamanmu semata-mata. Tapi Quran ini kena difahami selain daripada kita membaca, mengkaji, kena tanya guru. Itu penting berguru ni. Ada ramai orang, bila dia beranggapan satu fahamnya terhadap agama itu tanpa berguru, akhir sekali dia buat jalan sendirilah. Ramai itu yang terjadi. Ayah, pin, itu buat pandai-pandai itu. Apa lagi? Apa yang Rasul Melayu itu di Selangor tu?
Atau ada satu lagi mengaku Rasul Melayu. Dia kata yang turun ayat innaka laminal mursalin dalam surah Yasin itu dia kata apa? Itu turun kepada Nabi. Dia bangsa Arab. Dia bilang, mana-mana dia tafsir. Bila dia baca di depan anak muridnya, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah daripada utusan-utusan Allah. Dia kata, nah aku lah itu dia bilang. Aku orang Melayu, Rasul Melayu dia bilang. Sekali kena tangkap, boleh-boleh dia bilang dia meletakkan jawatannya sebagai Rasul Melayu. Sekarang senyap. Tengok. Sebab paham agama dia itu bukan pada makna yang sebenar. Ini bahaya. Yang berlaku punca jadi sesat itu begitu. Tuan-tuan, kalau jumpa guru, tak kira guru mana-mana pun. Kalau sesuatu ajarannya itu, contohnya lah kan, satu ajarannya itu, datanglah kamu ke rumah saya. Kalau mau mengaji kitab ke apa semua. Masjid dah jauh, dekat je masjid. Tak ada halangan pun nak pergi masjid. Tapi dia kata, kita solat saja di rumah, dia bilang. Kan, kita solat saja di rumah, dia bilang. Sedangkan masjid dah jauh. Kalau seorang guru yang alim, seorang guru yang paham tentang kelebihan masjid, jauh mana pun dia akan pergi. Dan tidak semudah itu. Lama-kelamaan, ini berlaku tuan, berlaku. Lama-kelamaan, anak murid ramai apa semua, last apa dia? Sampai satu tahap dia kata, kamu sudah berada di makam yang tinggi, tidak perlu lagi kamu sembahyang 5 waktu. Cukup 2 waktu. Itu pun dengan niat saya, dia bilang. Kan? Saya ingat, kalau di kampung saya dulu pun pernah juga ini. Dia bilang, apa kamu mau sembahyang tu, dia bilang. Kamu sembahyang tu, dia bilang apa dia? Istilah dia apa? Kulit saja betul, dia bilang. Kulit badisnya. Dia nampak sembahyang 5 waktu ni, dia kata kulit saja kamu sembahyang tu, dia bilang. Orang yang sebenar-benarnya sembahyang, dia kata isi, dia kata, dia ceritalah. Hakikat, makrifat, apa semua. Sampai satu tahap, ini dah selesai sembahyang. Cukup niat saja, dia bilang. Kalau jumpa gurunya begitu, begini tuan-tuan, pergi tempiling ni, seorang satu. Mengarut sudah ni. Benda basic, solat pun tak boleh jaga. Ini mengarut. Tapi ada berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Kadang ada orang bicara beragama hebat. Hebat beragama. Pom. Tapi tengok pergi pasar pakai seluar pendek. Astagfirullah. Berjuging pakai seluar pendek. Macam ku kenal ni. Ini yang hebat. Dengan hadisnya, dengan Qurannya. Berbasikal pakai seluar pendek. La ilaha illallah. Tak jadi. Jadi itu kita ilmu ni tertibnya kena berguru. Tuan-tuan, kena berguru. Sekarang ni pula serangan kita ni macam-macam. Ni, tidak terkawal ni. Macam-macam kita boleh jumpa dalam ni. Boleh tak? Kadang-kadang kita share dalam grup. Pandai juga kita share kan? Kadang-kadang akhir saya sebut, mohon pencerahan. Ayat dia tu kan, mohon pencerahan. Itulah kadang-kadang macam-macam. Sekarang ni serangan segi seluruh akidahnya, apa pelbagai isu. Kadang-kadang benda yang tak jelas untuk kadang kalau kita keliru begitu, pentingnya dalam keadaan sekarang ni yang memandu kita supaya berpegang pada Quran, berpegang pada sunnah, berpegang dengan ijma' qiyas semua ni, iaitu para alim ulama dan secara majoritinya. Secara majoritinya orang kata tiada menimbulkan kontroversi. Begitu. Jadi sangat penting. Tapi alhamdulillah kalau kita di Sabah ni, bagaimana nak mengekang orang-orang yang membawa ajaran sesat. Antaranya bagaimana di Sabah ini ada pentauliahan bagi orang-orang yang mengajar agama. Kenapa ada? Mungkin setengah orang kata, susahnya juga mau ceramah di Masjid Al-Falah ni. Mesti ada tauliah contohnya kan. Mana-mana masjid pun begitu. Saya pun dimintakan tauliah kan. Saya pun dimintakan tauliah juga. Saya ambil tauliah. Begitu. Sebab kenapa?
Sebab supaya jangan ada. Kadang-kadang orang hebat berbicara. Oh, begini, begini, begini. Tapi pada hakikatnya, boleh merosakkan pemikiran, boleh merosakkan akidah dan sebagainya. Tambah pula kalau orang berbicara tentang tasawuf ni, yang kita mudah tersentuh. Kan? Nah, tu berhati-hati. Tu kita nak cari guru, kena tengok latar belakang dia. Dari mana, belajar di mana. Kan? Jangan main sembrono je. Kita tengok, sekarang ni pun memang orang bilang, itulah Nabi juga sebut, akhir zaman kamu akan tengok ni, cerita dalam hadis ni. Dalam hadis dalam ni, kamu akan melihat para alim ulama yang memisongkan kamu. Dahsyat. Dan kemudian kamu akan melihat akhir zaman ni keadaannya begitu. Yang ulama ni sudah pula tidak boleh diharapkan. Nauzubillah. Tapi itulah maknanya kita kena perhatikan, nak berguru tu kena perhatikan. Kadang-kadang hari ini orang malas sudah berguru. Pergi duduk majlis ilmu begini tuan-tuan, susah sudah sekarang. Dia kata apa mau susah-susah duduk begitu. Padat kamu berduduk-duduk begitu tu kata. Di rumah sedang dia kau buka aja YouTube sambil kena ikon di kerusi begini. YouTube dia berguru dengan di YouTube. Lagi dahsyat dia berguru dengan Syekh Google. Kan? Ambil semata-mata. Tu kadang-kadang dia berhujah tu punya main hebat di WhatsApp. Hebat tuan-tuan, di grup WhatsApp tu siap bagi dalil lagi. Rupa-rupanya dia copy paste saja begitu. Bila berdepan dengan kita, cuba kau baca muka surat ni. Tidak baik. Muka surat kedua dalam suratul Baqarah. Gagak. Kita tengok dalam grup kau punya main hebat. Rupanya biasalah. Apa dia, itu semua copy paste je. Begitu kan. Mudah bahas sekarang ni. Tapi bila kau baca Quran pun nitang pungkang, jahanam agama kita. Akhir zaman ni juga tuan-tuan apa dia? Kamu akan lihat. Tadi ulama yang menyesatkan. Kamu juga kita akan memerhatikan. Hari ini, orang yang dipanggil ustaz, kita ni kalau dapat berkopiah, berjubah, pandai cakap agama sikit, ustaz selalu. Betul tak? Ustaz selalu. Latar belakang tu kita nak tengok sudah, nampak. Ustaz. Tu kadang-kadang akhir-akhir zaman ni ramai ustaz jadian. Ada yang jujur juga, tak mau dipanggil ustaz. Saya bukan ustaz. Tapi kita tengok dia memang alim, jujur. Kadang-kadang ada benda yang dia tak tahu, dia bagi tahu, kata dia tak tahu. Ini orang alim tuan-tuan, jangan memandai-mandai.